Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Muhammad Azizur Rahim bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Sabtu 5 November. Sebuah pasukan yang mantap serta mempunyai visi dan misi yang sama akan menjadikan kelangsungan agenda pembangunan di negeri ini diteruskan termasuk Sibu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kerjasama sebuah pasukan penting agar perancangan jangka masa pendek dan panjang dapat direalisasi, terutama pembangunan di kawasan bandar mahupun luar bandar. It's meant for people. Ini kita punya politik dan pembangunan kita. Termasuk Sibu. When I was Minister of Housing, I'm not the Chief Minister yet. Sibu Jaya Teluk. I turn around Sibu Jaya as what Sibu Jaya is today. I did it and I am. The result is there in Sibu Jaya. We want to transform Sibu pula. If I have done Sibu Jaya, I'm sure we as a team can transform Sibu itself. Beliau berucap merasmikan program Sarawak Ku Sayang di Dewan Suara Sibu. Tambah beliau, perancangan yang teliti untuk pembangunan bandar Sibu giat dijalankan yang pastinya memerlukan masa agar pelaksanaannya nanti memberi manfaat kepada seluruh masyarakat di Sibu. Beberapa jalan di Sibu juga katanya akan dibina baharu dan dinaik taraf mengikut perancangan. Pelbagai pengisian menarik diadakan bersempena program tersebut, antaranya pameran serta perkhidmatan yang disediakan kerajaan. Sibu merupakan lokasi kedua penganjuran program Sarawak Ku Sayang bertemakan Jaga Sarawak, Intu Sarawak selepas Mukah. Program ini akan diteruskan ke Sui Aman, Limbang, Kuching, Semarahan, Bintulu dan Betong. Polis Sarawak memperketatkan kawalan keselamatan di semua kawasan bandar sepanjang pilihan raya umum PRU ke-15 ini. Pesuruhjara Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, walaupun tiada laporan kawasan panas di negeri ini, pihaknya tidak memandang enteng tahap keselamatan di kawasan yang berpopulasi padat. Kawasan-kawasan yang bertambah pengundi, bilangan pengundi yang bertambah, umpamanya di Miri itu kawasan Senadin dan juga di Santubong di kawasan Tupong, ya, yang mana pengundi bertambah. Lambir, kawasan Lambir di Miri, Miri kan. Ya, kita beri tumpuan dan saya mengesahkan setakat ini kita tidak ada apa maklumat tentang akan berlakunya sebarang kekacauan dan daripada pengalaman PRU yang ke-12 yang lalu, perjalanan pilihan di Sarawak ini berjalan dengan aman. Beliau turut mengingatkan semua calon yang bertanding agar tidak mencetuskan sebarang provokasi semasa berkempen yang berpotensi mengganggu ketenteraman. Datuk Azman memberitahu pemberita selepas majlis pelepasan konvoi bantuan sumber manusia polis bagi PRU ke-15 di IPK Sarawak Kuching. Pada majlis itu, seramai 76 pegawai polis dari IPK Sarawak dikerah ke semua daerah-daerah mengundi bagi membantu melancarkan proses pilihan raya. Pasukan fasa pertama itu akan membantu dalam penyeliaan kawasan keselamatan di semua pusat mengundi daripada proses penamaan calon hingga hari mengundi pada 19 November kelak. Seramai 7,701 orang pegawai dan anggota polis akan digerakkan bagi bertugas sepanjang PRU ini. Baik saudara, menjelang proses penamaan calon bagi pilihan raya umum ke-15 hari ini yang akan diadakan beberapa jam saja lagi, kita menjengah seketika suasana semasa di Pusat Penamaan Calon bagi P193 Santubong langsung bersama Debbie Amanda Padan yang kini bersedia dengan laporannya. Debbie, silakan. Ya, terima kasih Azizi. Ya, berbaki beberapa jam lagi, pusat penamaan calon di seluruh negara akan dibuka iaitu seawal pukul 9 pagi nanti dan akan berakhir pada pukul 10 pagi nanti. Baik, untuk P193 Santubong ini, apa yang dapat saya kongsikan, saya kini berada di Dewan Seri Merpati IKM Kuching ini. Seawal pukul 7 pagi tadi, setibanya kami di Dewan Seri Merpati ini, pegawai, petugas SPR dan
dan pegawai pihak polis dan pegawai pengamal media juga sudah berada di sini. Pihak SPR dan pihak polis juga hampir 100 orang yang bertugas untuk memastikan proses penamaan calon bagi P193 Santubong ini berjalan lancar. Dan apa yang saya dapat kongsikan juga kepada penonton selama di berita pagi hari ini, bahawa keadaannya berbeza berbanding pada tahun lepas pilihan raya umumnya, bahawa kempen ataupun penyokong-penyokong daripada mana-mana parti yang akan bertanding tidak dibenarkan untuk berada di dalam dewan ataupun di sekitar dewan ini. Namun pada pagi tadi sudah kelihatan ya, penyokong-penyokong daripada parti-parti yang akan bertanding sudah berada di sini untuk memberi sokongan kepada calon mereka yang akan mewakili parti mereka. Baik seperti kawasan-kawasan lain ataupun pusat penamaan calon yang lain, hanya 3 orang sahaja yang dibenarkan untuk berada di dalam dewan ini, iaitu calon, penyokong dan pencadang untuk calon yang akan bertanding. Dan itu saja yang dapat saya kongsikan ya Azizi dari Dewan Seri Merpati IKM Kuching ini. Terus setia bersama dengan kami di RTM Sarawak, kerana RTM Sarawak akan memberikan laporan yang menyeluruh meliputi 31 kawasan parlimen di seluruh Sarawak ini, menerusi berita dan laporan radio di platform radio dan TV yang ada. Baik, itu saja dari Dewan Seri Merpati IKM Kuching, Debbie Amanda Padan yang saya hanya di RTM. Baik, terima kasih Debbie. Hanya 2 bakal calon Parlimen P213 Mukah hadir membuat semakan borang penamaan calon ke Pusat Penamaan Calon di Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Mukah, Menara Pehen Setia Raja semalam. Masing-masing bakal calon gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Hanifah Hajar Taib, yang tiba kira-kira pukul 3 petang. Datuk Hanifah yang merupakan penyandang kerusi Parlimen Mukah hadir bersama kaki tangan beliau dan wakil parti. Sementara bakal calon Parti Keadilan Rakyat Abdul Jalil Bujang pula hadir bersama bakal pencadang dan penyokong beliau. Semakan dokumen telah dilakukan oleh pegawai pengurus PRU Parlimen Mukah Syafri Saili bersama pasukannya. Semakan dokumen tersebut bagi memastikan borang pencalonan dan dokumen calon telah lengkap dan diisi dengan betul bagi mengelakkan sebarang masalah berlaku pada hari penamaan calon, iaitu hari ini. Hari ini, proses penamaan calon Parlimen Mukah akan diadakan di lokasi sama dan hanya calon, penyokong dan pencadang sahaja dibenarkan masuk ke kawasan Menara Pehin Setiaraja. Manakala para penyokong parti akan ditempatkan di dataran Mukah sementara menunggu proses penamaan calon selesai. Saya tidak dipaksa mana-mana pihak untuk berhenti. Demikian tegas penyandang kawasan Parlimen Santubong, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, apabila ditanya berkaitan beliau tidak lagi tercalon di kawasan tersebut pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Jelasnya 3 bulan lepas, beliau telah mengutus surat kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg untuk menarik diri pada PRU 15 sebanyak 3 kali. Tak ada orang berhentikan saya. Memang saya sendiri mahu. It's about time. Beliau dalam sidang media di Kuching memberitahu keputusan ini juga bagi memberi peluang kepada calon-calon lain untuk bertanding. Bercakap berkaitan calon baharu yang menggantikan tempatnya, iaitu Datuk Seri Nancy Shukri, beliau memberitahu ia seumpama sirih pulang ke ganggang kerana calon merupakan penduduk asal kawasan Santubong. Kawasan yang dia sendiri tahu, tak perlu diperkenalkan sangat, dan kita akan bantu dia sebaik mungkin. Penting ialah kita nak menang. Bukan menang saja, menang dengan cemerlang di kawasan itu. Dalam bar itu, apabila ditanya berkaitan calon yang menjadi pilihan beliau sendiri untuk menggantikannya, beliau mengakui telah melatih seseorang namun akur dengan pendirian kepimpinan parti dan ia merupakan hak parti untuk memilih calon yang sesuai dan dikehendaki. Parlimen Kapit yang merupakan salah satu kerusi parlimen tumpuan di Sarawak akan menyaksikan pertambahan 32% pengundi pada pilihan raya umum PRU ke-15 berbanding PRU sebelum ini. Menurut Pegawai Daerah Kapit yang juga Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Kapit,
Kesiro Golo sabut jumlah terkini daftar pemilih di parlimen itu adalah seramai 45,026 orang berbanding hanya 30,658 orang pada PRU 14. Antara faktor utama pertambahan ketara jumlah pengundi ini adalah faktor undi 18 dan pendaftaran automatik pengundi. Di Parlimen Kapit, sebanyak 151 pusat pengundian akan dibuka dengan seramai 1,024 orang petugas akan bertugas menguruskan proses operasi pilihan raya di kawasan itu. Menyeru kepada rakyat dan petugas kita nanti supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan sebaiknya untuk membantu kerajaan atau membantu kita dalam melaksanakan pilihan raya kali ini dengan berjaya lah. Beliau ditemui pemberita RTM di pejabatnya di Kompleks Negeri Daerah Kapit baru-baru ini. Dalam temu bual itu, beliau mendedahkan 13 pasukan yang berada jauh dari Bandar Kapit akan menggunakan perkhidmatan helikopter untuk membawa peti undi ke pusat penjumlahan undi kelak. Pusat penamaan calon dan pusat penjumlahan undi di parlimen ini ditetapkan di bilik taklimat utama di Aras 2 Kompleks Kerajaan Negeri di daerah Kapit. Kerusi Parlimen Kapit kini disandang oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi yang akan mempertahankan kerusinya untuk penggal ke-6 kali ini. Pada PRU 14, beliau menang dengan majoriti 10,479 undi, menewaskan calon dari Parti Tindakan Demokratik, Paren Nyawi. Di Bintulu, 2 buah bot nelayan asing ditahan pada jarak kira-kira 126 batu nautika dari Kuala Kemenak. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad mendedahkan tangkapan dibuat semalam ketika kesemua nelayan leka menangkap ikan. Menerusi kenyataan media, Kapten Maritim Muhammad Khairul mendedahkan hasil pemeriksaan pihaknya mendapati seramai 20 orang kru termasuk tekong pada bot pertama. Manakala bot kedua melibatkan penahanan terhadap 3 orang kru termasuk tekong selain pelbagai hasil laut berjumlah lebih kurang 25,000 kilogram serta vesel peralatan menangkap ikan bernilai 2.5 juta ringgit turut disita. Kesemua kru yang ditahan berumur lingkungan 20 tahun hingga 48 tahun dan tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri dan gagal mengemukakan lesen bot yang sah. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Perikanan 1985. Baik, paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 5 November. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Muhammad Azizur Rahim. Sehingga berjumpa lagi. Salam keluarga Malaysia.